Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita membaca kitab Bahrul Mazi jilid yang ke-15, bab yang ke-30, hadis yang ke-40. Baik, kita masih lagi membicarakan 4 buah hadis Nabi SAW tentang fitnah di akhir zaman. Yang Nabi kata kedudukan fitnah itu seperti potongan malam yang gelap. Seperti potongan malam yang gelap, kepingan malam yang gelap. Baik, kita lihat hadis yang ke-40. Baik, kita baca an Anas bin Malik an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala takunu baina yaday as-sa'ah fitanun ka qita'il laylil muzlim yusbihu ar-rajul fiha mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u aqwamun dinahum bi'aradin minad dunya. Daripada Anas bin Malik katanya Nabi SAW bersabda, akan jadi sebelum kiamat beberapa fitnah seperti kerak-kerak malam yang gelap. Berpagi-pagi lelaki padanya beriman dan petang-petang menjadi kafir. Petang-petang beriman dan pagi-pagi pula menjadi kafir. Menjual kaum akan agama mereka itu kerana mata benda dunia. Hadis yang gharib. Baik, hadis yang keempat. An Wa'il bin Hujrin qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajulun sa'alahu faqala ara'aita in kana alaina umara'u yamna'una haqqana wa yas'aluna haqqahum. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isma'u wa ati'u fa innama alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum. Baik, hadis ini hadis sahih daripada Wa'il bin Hujrin katanya aku mendengar Nabi SAW dan seorang lelaki bertanya akan dia. Maka katanya, apa fikir tuan hamba jika ada kami beberapa raja menegah kami akan hak kami dan meminta mereka itu akan hak mereka? Maka sabda Nabi SAW, dengarkan dan taat. Maka bahwasanya atas mereka itu apa yang ditanggung mereka dan atas kamu apa yang ditanggungkan oleh kamu. Hadis yang hasan lagi sahih. Baik, ketahuilah kiranya wahai saudaraku, telah dikhabarkan oleh Nabi kita kepada segala sahabatnya beberapa banyak perkara yang akan berlaku selepas daripada wafat baginda. Dan jadilah di dalam fitnah-fitnah itu beberapa fitnah yang seseorang itu payah kalau nak keluar daripadanya. Bahkan kebiasaannya habis masuk
sekali tercampur di dalam fitnah tersebut. Jadi Nabi sebut dekat-dekat nak kiamat ni, hampir-hampir kiamat ni, banyak benda-benda fitnah yang berlaku. Sehinggalah kita nak keluar ataupun nak mengelakkan diri daripada tak campur, tak boleh. Kena campur semua, terlibat semua sekali. Apa dia fitnah tu? Dan telah diibaratkan oleh Nabi seperti seseorang masuk di dalam beberapa potongan malam yang gelap, dan dia tidak boleh keluar daripada kegelapan itu. Maka ibarat itu disebut oleh Nabi dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi. An Abi Hurairah, daripada sahabat Nabi, namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nama penuhnya Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhrun. Katanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, badiru bil amal, bersegeralah kamu mengerjakan amalan sebagai bekalan untuk negeri akhirat. Fitanan ka qita'al lail muslim, sebelum sampainya fitnah seperti mana potongan malam yang gelap. Nabi kata cepat-cepat buat amal, badiru bil amal, sebelum sampainya fitnah macam malam yang gelap. Malam gelap ni boleh buat apa? Tak boleh buat apa. Duduk diam. Cuba tengok blackout. Kalau blackout, tiba-tiba gelap, apa nombor satu buat? Nombor satu menjerit. Kena ada anak dara, menjerit. Kena ada budak sekolah rendah, mak dulu. Mak. Okey. Kalau janda seorang-seorang, Abang Bidin. Okey, tu combi. Jadi tak boleh buat apa, duk cokong tu. Sebab tu orang dulu dia buat anak, tak boleh buat apa. Tak ada buat apa, tengok TV tak ada elektrik. Nak jalan pergi pekan pun gelap. Orang yang tak ada elektrik rumah dia, pukul 7 gelap dah. Pukul 8.30 tidur dah. Kampung-kampung dulu mana ada apa, gelap semua dah. Pukul 9 tu tutup habis dah, tak ada apa. Kita sekarang ni sampai ke subuh, aktivitinya kedai hidup, sana hidup, semua hidup. Orang dulu malam-malam tak boleh buat apa. Itu nasib baik ada pelita, ada minyak lampu tanah, ada minyak gasolin apa semua. Tenis tak ada apa, duduk dalam hutan lagi senyap. Maka begitulah bandingannya kalau kita ni gelap sampai tak tahu nak buat apa, maka fitnah ni akan merata kepada kita sampai kita ni tak tahu nak buat apa. Kuatnya fitnah yang datang itu. Yakni bersungguh-sungguhlah hai sekalian sahabatku, capai daripada sekarang akan amal yang akan jadi bekal sekalian kamu untuk negeri akhirat, sebelum sampai sekalian kamu masuk dalam fitnah seperti beberapa saat malam yang gelap yang tiada dapat kamu terlepas daripadanya. Sebab tu kita pulun tu tak pada dengan umur kita, pulun umur 80 dah. Tiap malam lagi kiam, lepas kiam lagi kelas pula, lepas kelas pula Quran pula, lepas Quran lagi, saat lagi Quran lagi, sampai naik demam. Pergi demam, pergi juluk hidung pula. Dah demam, makan ubat je lah ya. Mana ada demam pergi juluk hidung ubat dah? Ada ke petua dah? Demam juluk hidung, demam makan ubat je lah, batuk makan ubat. Dah pergi juluk hidung tak ada ubat, akan susah hati. Duduk seorang-seorang. Biasalah bila kita ni tidur tak cukup, bangun pula pukul 3 pagi, rehat tak ada, tiba-tiba terkejut, duduk di rumah tak pernah buat. Mai-mai ke barakah ni jadi
tetamu sebulan tak demam betul. Itulah dia mai masuk kelas pula aircon talak agak dia. Pada pakai pula face mask 3 lapis. Nafas tak punya cukup. Batuk lah. Okey. Batuk lah. Demam lah. Jadi ambil, kita sayang nak lepaskan bulan Ramadan ni. Sebab banyak yang pahala ganjaran yang Allah Ta'ala bagi dalam bulan Ramadan ni. Pasal ramai kawan kita tak sempat jumpa. Kita alhamdulillah sempat. Kita pulun tarawih tak tinggal, puasa tak tinggal. Ya, ada qiyam tak tinggal. Qiyam tak tinggal. Baca Quran tak tinggal. Yang tinggal puasa. Mana faham tak faham tak? Dia beli kuih raya awal rupanya dia makan sekarang. Baik, kemudian maka apabila sampai sekalian kamu pada waktu fitnah itu, sudahlah barang yang menyibukkan kamu, lalu kamu tidak lagi dapat berbuat amalan ibadat dengan sibuknya. Okey. Kalau kita buat 8 rasa sekejap sangat, ustaz, 8 9.30 dah habis dah. Kalau rasa tak cukup, tambah lagi di rumah. Bukan maknanya bila dah buat 8 di surau, tak boleh dah lah, sayanglah. Buatlah di rumah, sayang apa benda, sambung lagi. Bukan maknanya bila habis 8 di surau, habis dah, kena tidur dah, tak, sambung lagi, rasa nak sambung lagi. Jangan biarkan rugi. Mana untung tengok TV ke sembahyang? Nak sembahyang. Ni balik awal rumah tengok TV drama. Suamiku sotong, isteriku udang, buat apa? Kan ada faedah. Okey, cuba buat. Kalau rasa tak larat, tidur. Sagi bangun sembahyang awal. Minta Allah ampunkan dosa kita, naikkan darjat kita. Okey. Kemudian kata Nabi, fitnah yang datang di akhir zaman tu, yusbihur rajul mu'minan, sehingga boleh berpagi-pagi seorang lelaki itu hal keadaannya beriman, wa yumsi kafiran, petang pula jadi kafir. Bayangkan, hari ini menukar agama macam menukar baju. Rasa sedap pakai, rasa tak sedap dia lempar buang. Rasa tak seronok dengan agama, dia buang. Rasa nak pakai agama, dia pakai. Bila nak pakai agama, tengok anak bulan. Tengok anak bulan ni pakai agama sungguh. Tengok buka puasa bersahur pun pakai agama. Yang lain-lain belum tentu lagi. Cara hidup belum tentu lagi. Tapi dah dalam nak tengok anak bulan, lihat agama. Dan kata dia, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, petang-petang hal keadaannya beriman, pagi besoknya menjadi kafir. Ya yabi'u dinahu, dia menjual agamanya, bi'aradin minad dunya, dengan sebab harta benda dunia. Agama ni boleh dijual beli dengan sebab kepentingan dunia. Inilah dia fitnah yang besar yang Nabi sebut dalam hadis ni. Apa dia yang disebut sebagai fitnah ni? Orang hilang kepercayaan kepada agama, hilang kepercayaan kepada Rasulullah, tak percaya kepada Al-Quran, tidak mau tunduk kepada perintah agama. Saat mau tunduk, saat tak mau tunduk. Pagi-pagi beriman, sembahyang subuh, Allahumma hdina fi man hadais, amin. Petang sekali lagi mai pasal Ramadan, dia mula jadi ikut lain lah. Dia mulalah. Pagi tadi kamu beriman pada Allah, mai petang sekali lagi jadi kafir pula. Jadi kafir je. Dia kata boleh tentu Tuhan tu ada. Ingat, jangan makan khalayak ramai, jangan tak puasa, Tuhan nampak.
Dia boleh cakap, Tuhan ada ke? Kalau ada, aku nak tengok. Jadi kafir pula. Kadang-kadang petang tu beriman, pagi besok kafir pula. Mai tak sembahyang pula. Dia bukannya wajib subuh ke aku. Nabi ada ke sembahyang subuh? Dah ada pikai pula lah. Banyaknya orang menggunakan kepala otak hari ni sampai pada satu tahap. Ya, sampai pada satu tahap meragui agama ni. Tak percaya lagi dengan Tuhan. Malah ada percaya bahawa ada benda lain yang lebih berkuasa daripada Allah. Itu yang kafir. Kamu kalau tak ambil cocok ni, kau mati. Oh iya ke? Mati. Aku dah ambil dah 4. InsyaAllah lah, mati lambat lagi. Jadi dia seolah-olah dengan pengambilan tu kau bagi panjang umur kau. Itulah dia boleh jatuh syirik. Tak boleh cakap macam tu. Engkau sakit, yelah engkau tak ambil, sebab tu engkau sakit teruk. Macam aku ambil juga tu, yang aku dapat 1 je. Taklah teruk. Oh gitu pula. Tu jiran aku ambil 4 mati. Yang tu sila ambil, kata dia. Pandai pula menjawabnya. Jawapan dia senang, daripada Allah semua sakit mati demam. Itulah engkau duduk sebelah dia, dia batuk, tu yang kau dapat batuk. Sedangkan Nabi dah cakap dah, tidak ada penyakit berjangkit. Ada tak dalam hadis Nabi sebut tidak ada penyakit yang berjangkit? Tapi hari ni kita diajar adanya penyakit yang berjangkit. Nabi kata tak ada, kita kata ada. Banyak hadis cerita tentang tidak ada penyakit yang berjangkit. Dan kita sekarang ni disusah hati. Mak sakit pun tak orang belah. Mak bawa penyakit. Tu mak duduk di mana? Hantar dulu kat hutan. Sana ada batu belah, batu tangkup. Pandai-pandai mak lah duduk sana. Nanti dah sihat kami ambil. Maknanya dia membuang keluarga, dia mengajak kita jadi benci sama orang, mengajak kita jadi syak dengan orang. Bila sakit tu kita duduk syak, siapa yang punca aku ni? Tapi ada lalu sebelah Ustaz Kazim, tapi Ustaz Kazim tak ada batuk. Tapi yang lalu belakang mak tu pasung tu membatuk lah. Pasung dapat. Pasung pula kena pada siapa? Pasung duduk sebelah anak Ustaz Kazim. Tu yang perasan tu dia duduk sebelah Am pula. Lah Am pula dah. Pula di mana aku dapat? Ahmad. Dia lambat masuk kelas. Dia lah punca dia dah. Adakah Islam mengajar kita macam itu? Berangkai sampai bila pun tak habis. Kerja awak ialah bila sakit ubat sajalah, selesai masalah. Bukan pergi cari sana trace sampai bila nak habis ni? Sampai ke mati pun tak habis. Dah sakit makan ubat, tidur, selesai. Bukannya pergi trace siapa dia. Ni demam sesama. Berjuta orang sebelum ni pun yang sesama. Bukannya seorang. Penyakit yang boleh di-trace tu kalau kadang-kadang kusta. Boleh trace daripada dia. Seorang ya. Tak pun gila. Dapatlah trace. Jarang dalam kelas kita ni semua gila. Tak payah trace tak apa. Ya. Tapi kalau seorang batuk, semua batuk. Macam kita pergi Mekah, duduk dalam kemah tu, kongkang. Bila buat haji di Mina, di Arafah tu, itulah kerja kita selain pada baca Quran. Apa yang kita dengar? Batuk. Tapi masa itu tak ada siapa pun takut. Pasal kita dah diajar dah, tidak ada penyakit yang jangkit. Kalau nak kenalah. Maka elakkanlah, ubahkanlah diri kita. Macam mana nak bagi supaya tak terkena penyakit cara hidup kita. Baik, kemudian pagi-pagi dalam mukmin dan petang itu jadi kafir bagaimana? Sungguhnya ada fitnah yang menjadikan seseorang itu pada masa pagi beriman dan pada masa petang jadi kafir. Petang jadi beriman dan masa pagi menjadi kafir. Itulah fitnah-fitnah
yang menjadikan seseorang itu terlupa dan lalai dan tiada peduli akan hukum-hukum agama. Nombor satu fitnahnya ialah orang tak ambil kisah tentang hukum agama. Okey, orang tak peduli dah halal ke haram. Orang tak kisah dah. Dulu kita kalau tengok benda halal, benda haram, kita kelang kabut. Ayam tak sembelih pun kita, oi, tengok ayam lubang tengkok, tak mau lah, boykot lah. Lah kalau viral lagi ramai orang pergi kedai tu. Alasan sedap, mi kari sedap. Nama apa? Kedai Ahok. Beratur orang Melayu pergi beli. Ni yang di Batu Gajah. Beratur kita, sedap. Bila jawab agama serbu, dia kata saya buat untuk orang Cina, pasal orang Melayu datang ke ni. Betul lah dekat dia, dia tak salah. Dia bubuh tulang babi sebagai rendaman dia punya kuah, dia punya mi kari dia. Ni orang Melayu kata pergi beli siapa? Tak salah dia. Pasal sedap Ustaz saya. Tu dia lah dia. Pasal sedap punya pasal sanggup menjual agama. Halal tak halal itu dia punya pasal. Janji aku sedap, tekak aku ni sedap, aku puasa tau, aku lapar ni, aku nak makan hak sedap. Abang katalah mi kari padahal ada yang mi kari mak jasa. Tak, dia nak juga nak kata apa. Baik, kemudian seperti diketahuinya akan riba tu haram, maka dikeluarkannya, helah memakannya dikatakannya halal. Kalau saya tak ambil Ustaz, tak adalah merasa kereta Ustaz. Oi, kalau saya tak ambil pinjaman ni, tak ada merasa rumah Ustaz. Oi, maknanya kena ambil riba baru boleh beli kereta. Boleh tak beli kereta tanpa riba? Boleh, tapi pasal dah ditanam dalam minda kita, kalau tak buat loan maka tak dapat merasa. Nak merasa riba ke nak merasa kereta? Mana penting? Nak rasa riba ke nak rasa kereta? Ataupun tak payah rasa. Kalau nak bergerak pergi mana-mana, naik basikal. Tak pun naik kereta sewa, naik Grab. Janji aku tak terlibat dengan riba. Ini habis-habis kerja belajar, sebulan belajar belum dapat gaji dah buat pinjaman riba lah, dan dianggap sebagai halal. Itulah nama dia kafir. Wa ahalallahu al-bai' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, Allah mengharamkan riba. Datang pada kita riba tu halal. Contohnya apa? Tuan-tuan ni beli emas. Emas tak nampak tapi bayar. Mana emasnya makcik? Emas makcik ni kita buat pelaburan emas. Sekilo sekarang ni harganya 256,000 sekilo. Jadi makcik beli 256,000. Ini masuk dalam pelaburan. Jadi emas material, emas ketul emas tu makcik tak nampak lah. Sebab tu kami simpan lah. Kami laburkan lah. Nanti cukup bulan ataupun 6 bulan sekali makcik boleh ambil keuntungan dia. Ini nama dia pelaburan emas. Haram, riba. Awak beli emas? Ya, kalau awak beli emas mesti dapat dapatlah emas. Pasal apa dia nak pegang emas pula? Pasal apa hanya beli pada harga tapi tak nampak pada benda? Itulah nama dia riba. Tapi ramai sekarang yang masuk pelaburan emas seolah-olah halal pula. Itu yang kata kafir tu. Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah, bagilah hidayah pada aku macam mana Engkau bagi hidayah pada orang lain. Itu sembahyang subuh. Mai petang sekali lagi pergi bank beli emas, tapi tak nampak emas pelaburan saya, jadi kafir pula. Bila tanya dekat dia, boleh ke kak beli emas tak dapat emas? Tak apa, kita yang penting kita penjual dengan pembeli setuju kan, reda meredai kan. Yalah kak, memanglah kak reda, penjual pun reda, tapi Allah tak reda. Allah kata riba tu haram.
Kalau nak kira haram tak merasa lah semua. Cuba tengok orang kafir demo kaya macam inilah. Demo tak ada hal haram, sebab tu demo kaya. Yang kita ni jadi kaya sebab apa? Itu haram, ini haram, itu haram. Bila nak kayanya? Murtad makcik ni. Inilah dia yang kata kafir ni. Pagi tadi Allah Madinah, petang ni jadi kafir sebab mengatakan riba itu adalah halal. Baik, maka yang demikian itu menjadi kafir kerana menghalalkan yang haram. Jadi anak pesan ke anak-anak kita, kalau tak ada duit tak usah beli kereta. Tapi masalah nak raya Ustaz, nak balik kampung. Adakah syarat raya ialah beli kereta? Syarat raya ialah puasa. Pasal apa yang nak balik beli kereta? Pasal nak tunjuk ke orang. Kawan-kawan dah kereta, kalau aku tak ada kereta lemah. Kan? Jadi susah balik kalau kata itu. Saya dulu balik kampung naik fame. Kawan-kawan lain semua RX kereta. Saya pula dengan bangga naik motor fame. Mau sampai je. Langgar anjing pula tengah jalan pula. Nak raya tu berlagak dengan anjing pula. Tak ada apa, lantak pil apa yang menanggung hutang aku. Hanya kerana nak tunjuk mewah dekat orang, kita tanggung hutang bulan-bulan. Siapa suruh? Riba pula banyak pula tu. Jadi tak payah lah naik motor fame sudah. Selamat juga. Nak pergi ke mana pun jalan jam. Motor fame senang, cilok cecek sampai. Senang. Kalau rasa-rasa nak beli kereta juga, sewa 2 hari sudah. Hidup kita senang. Kita hari ni meletakkan ada kereta tu kaya. Cuba letakkan yang tak ada kereta tu kaya. Loh, kayanya hang tak ada kereta. Hang baru betul. No? Loh, hang kaya lah, tak ada kereta, senang lah. Rotek tak payah bayar, insurans tak payah bayar, spare part tak payah bayar lah, kayanya hang. Jarang bahasa macam tu. Yang banyaknya ambo kereta sebulan berapa ribu, amboi suruh segoknya kereta hang. Sebab tu orang bagi merak. Tak ada duit pun nak beli kereta tak? Pasal apa? Pasal orang puji. Cuba lepas ni kita puji orang tak ada kereta. Lah seronoknya hang tak ada kereta, tak payah jam, jalan kaki sampai, ya Allah seronoknya. Tapi kita lekeh macam tu. Anak hang balik dah, dia balik naik bas, kereta kan ada tu, dah nyusah tu, kata bas pula dah, tiket bas habis pula dah, tak tahu tumpang lori ayam kot, tak tahu macam mana. Jadi daripada dulu orang duk anggap tumpang lori ayam tu buruk, naik bas ekspres tu leceh, maka sampai bila? Maka macam-macam benda orang nak buat supaya naik bas ekspres tu jadi mahal, naik kereta api tu jadi mewah. Itu yang orang ubah tu. Sekarang naik bas ekspres pun 2 tingkat. Supaya orang nampak, wow, bas 2 tingkat. Naik kereta api pula laju elektrik, boleh buka puasa dalam dia, boleh sembahyang dalam dia. Dia tak macam dulu pakai duduk berantur, duduk berdiri kat tepi pintu. Jadi orang nak ubah. Kita kena ubah fahaman bahawa berkereta tu kaya. Kita ubah lepas ni. Siapa ada kereta miskin? Boleh Ahmad? Ya, yang mana kaya ialah orang tak ada kereta, sebab dia selamat daripada riba. Kadang-kadang ustaz, saya buat pinjaman Islam ustaz, bagus, alhamdulillah, pinjaman Islam pun bagus, pembiayaan Islam. Tapi kadang-kadang ada orang cakap pembiayaan Islam lagi mahal daripada konvensional pula. Mana riba? Ustaz kata nak selamatkan daripada riba, mai hak pinjaman Islam lagi mahal pula ustaz. Itu pihak bank kena kaji balik. Jangan tak je nama Islam, tapi lebih kurang aja. Maka kata dia lagi, seperti orang yang selalu, kemudian apabila mengucap dia beriktikad sebagaimana iktikad Muslim dan semayanglah dia, kemudian dikatakannya seperti yang demikian, jadi kafir pula. Sak mengucap, sak semayang, sak kafir. Gitulah dia. Dan seperti orang yang selalu berada di dalam susah kehidupannya, menyumpah-nyumpah Allah dan berkata Islam ni agama susah, atau dikatanya agama Islam yang menjadi semakin punca jadi mundur dan sebagainya. Ini pun
Ni pun menjadikan kafir juga. Macam tadilah saya sebut, yang tu saya jumpa seorang, dia kata kenapa yang orang Islam ni miskin? Sebab halal, haram semua. Semua tak boleh. Tengok bangsa lain tu, semua benda dia boleh buat, sebab tu dia jadi kaya. Kafir cakap macam tu. Kaya dan miskinnya, kalau kamu usaha, Allah Ta'ala izin walaupun kamu kafir sekalipun. Tapi kalau kamu tidur, bila nak kaya? Tidur lepak di masjid, lepak je kain buruk. Tidur tengah-tengah masjid, macam kita ingat kain buruk, rupa orang. Alah, duk menggelebor tidur situ tu. Malah duk harap pisang apa Ada pisang ada rezeki, tak ada pisang tak ada rezeki. Pilah bangun. Sayyidina Umar kata hujan tidak menurunkan emas. Hujan tidak menurunkan emas. Pergi usaha cari rezeki, kaya lah. Baik, kemudian maka semuanya itu boleh menjadikan kafir dan boleh menjadi mukmin sebelah paginya, dan tiada sedar akan dirinya yang sudah menjadi kafir pada sebelah petang atau sebelah malam. Tiba-tiba dia masuk Islam pula, siang harinya pula menjadi kafir. Jadi begitulah orang tak reti tentang akidah, tak reti tentang tauhid. Sebab tu kalau kita tengok kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim ni satu orang Nabi yang banyak cerita di dalam Quran. Cerita satu hai, ayat satu hai, surah nama dia apa dah? Surah Ibrahim. Doa dia paling banyak dalam Quran. Istimewa betul lah Nabi Ibrahim ni, sampai dipanggil dia Khalil, kekasih Allah, Khalilullah. Apa amalan dia ni hebat sangat ni. Doa mustajab. Nabi Ibrahim doa, Rabbi ij'al hadza baladan aminah, ya Allah jadikanlah negeri Mekah ni negeri aman. Nabi Ibrahim minta dah Allah makbulkan, warzuq ahlahu minas samarat, mintalah ya Allah penduduk-penduduknya dapat makanan buah-buahan semua. Berapa ribu tahun punya doa sampai sekarang. Sebab tu masuk di Mekah ni aman. Tapi kita ni dah faham ikut orang putih, di Mekah tu ada penyakit. Berapa lama sembahyang tak apa nak ikut, nak pi pun tak boleh. Sebab apa? Sebab ada penyakit. Tapi mereka percaya dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata di Mekah tu aman, tak ada penyakit, tak ada musibah apa. Berapa tahun duk ikut, baru 2-3 bulan ni nampaknya jumpa balik ayat Quran kot. Dulu tak pernah nampak ayat Quran. Allah kata dah Mekah Tuhan jadilah wahara dalam dunia ni. Mekah Madinah tu tak jadi apa. Dua tempat ni Allah lindungkan. Tapi 2 tahun yang lepas kita anggap Mekah dan Madinah ni pun macam tempat lain juga. Padahal tempat tu dilindungi oleh Allah berkat doa daripada Nabi Ibrahim. Baru sebulan 2 ni nampak balik jumpa ayat Quran. Oh tak ada apa. Boleh apa-apa balik. Mai siapa nak main murah mai. Dulu jangan pergi haji pun tak boleh. Sayang tuan-tuan, Quran dicetak di situ paling besar sekali, tapi kita tak pernah nampak apa isi kandungan Quran. Kita duk nampak benda hak orang lain buat. Nabi Ibrahim ni tuan-tuan, kisah dia daripada korban, kisah dia daripada buat Baitullah, makam Ibrahim, sampailah kepada dia menyeru orang untuk menunaikan haji dan umrah. Allah Ta'ala bagi dia bagi sungguh, sampai satu-satunya nama Nabi selain daripada Nabi Muhammad dalam sembahyang kita. Nah, sebut nama dia, selawat Ibrahimiyah. Jadi cuba kita cari jalan, apa amalan Nabi Ibrahim ni yang hebat sangat ni. Rupanya Nabi Ibrahim ni kata apa? Apa amalan dia yang jadikan dia ni hebat ni? Antara dia ialah
Aku tak pernah makan, baik petang ke, baik malam ke, tanpa mengajak orang lain makan dengan aku. Tabiat nombor satu dia apa dia? Dia makan, mengajak orang makan dengan dia. Tak pernah dia makan seorang-seorang. Ini tabiat Nabi Ibrahim. Kita pula makan seorang-seorang, tak pernah mengajak. Dah habis makan baru keluar rumah. Baru dengar sendawanya. Bila makan seorang-seorang, kunci pintu, buh mangga lagi. Siap tulis pula di luar tu, tak ada rumah. Punyanya kedekut baik. Kemudian kita mengadu, doa tak mustajab. Kita mengadu, kita doa ni lambat dapat mustajab. Kita mengadu, kita ni hidup susah. Cuba bila kita nak buat rezeki, nak makan rezeki tu, ajak orang. Buat cok kodok ada last piring, panggil orang sebelah. Oi cik, oi, aku buat cok kodok ni, mainlah makan. Panggil opah cik berkembar datang makan. Sekali ambil 5, cok kodok 7 je. Dia tengok. Cubalah pergi sedekah macam tu. Tak lagi makan tengah hari sikit, telepon pula, oi, ha oi, mai makan rumah aku. Aku hari ni buat gulai ikan, ikan termenung ni, ha, marilah. Kamu seekor, aku seekor, makan nasi. Sehari petang 6.30 makan lagi. Ajak lagi, oi nak, oi, aku buat bubur sikit ni, ha, marilah. Adalah setengah periuk. Orang macam ni adalah amalan Nabi Ibrahim. Dia ajak semua orang. Yang kedua, apa istimewa Nabi Ibrahim? Dia tak pernah rasa berat dengan perintah yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Dia tak pernah rasa berat. Sembelih anak dia, dia sembelih. Suruh tinggalkan isteri dia di Mekah, dia tinggal. Suruh pindah pergi Palestin, dia pindah. Apa perintah Allah, dia buat dengan senang hati. Jadi kalau tuan-tuan senang hati puasa, insya-Allah, jangan berat hati. Bila nak habis puasa ni, aduh, teh rasa, aduh tak habis. Lambat je lagi nak raya pun, aduh, mana, aduh. Kamu takkan jadi orang yang dikasihi oleh Allah. Patutnya kita jadi suka. Nak sembahyang tarawih suka, sembahyanglah pula. Tengok imam slow, aduh, imam ni pula ke, aduh tak habis-habis. Tengok Ustaz Kazim jadi imam cantik, 9.10 dah habis. 9.10 dah habis dah. Laju gila Ustaz Kazim. Yang ni lah bagus, memenuhi sanubari aku, kata dia. Jadi kita hari ni buat amalan memenuhi sanubari Tuhan, kehendak Tuhan, SOP Tuhan, bukannya memenuhi kehendak nafsu kita. Kalau ikut kehendak nafsu kita, berbuka pukul 12. Sekarang pukul 10.30, sekejap lagi nak buka dah. Tapi kehendak Allah berbukanya bila? Petang. Maka seronoklah untuk berbuka puasa petang. Jangan pula nak diubah pula. Baik, fitnah sampai menjual agamanya kerana dunia. Sesungguhnya sangat banyak berlaku di zaman kita ini daripada fitnah yang sampai seseorang itu menjual agamanya dengan sebab berkehendak kepada mata benda dunia. Dia gadai agama dia. Agama Ustaz, orang Johor. Orang Johor agama lah. Menjual agamanya sebab apa? Jawatan. Kita dulu mencari yang halal, yang halal, yang halal, yang halal. Nak makan tengok coklat yang halal, gula-gula yang halal. Tak halal sepak terajang ambil. Tapi benda yang masuk dalam badan kita tak ada pun cok halal. Kita tak kisah. Bukan sekali masuk, 2 kali, 3 kali, ini kata 4 kali pula. Pernah tak kita pergi tanya, ada halal ke ni?
Tak apa kalau penyakit, tak apa. Aku tak sakit pun. Masa bila daruratnya aku sihat elok. Aku tak ada batuk, tak ada demam pun. Masa bila daruratnya. Sebab tu orang dah tak tengok dah lagi logo halal dan haram. Dan ulama-ulama pun tak tanya dah halal kan haram. Sebab apa? Tanya banyak sekali lagi, buang kerja. Tanya banyak lagi, kamu tak boleh ceramah, tarik tauliah balik. Maka diamlah orang tadi, lantak koma lah. Janji aku dapat makan. Ini yang Nabi sebut dalam hadis. Orang dah tak kisah lagi halal dan haram kerana mendapatkan jawatan. Seperti seseorang yang berkehendak jawatan atau makam tinggi, lalu dilanggarnya hukum-hukum syarak bagi mencapai nama tinggi, walau kana dengan jalan haram sekalipun. Dia kata, ustaz, babi pun boleh makan. Babi tu boleh makan bila dah tak ada makanan lain. Yang kedua, babi tu boleh makan sebab dah darurat. Awak dah terlalu lapar. Bukannya hari ni babi tu dah babi makan. Bukan. Tak boleh samakan keadaan babi dengan yang kita duk ambil tu. Yang hak babi ni setengah mampu dah kita ni. Kita ni setengah mampu dah. Lapar. Tengok orang pun macam ayam lah. Kita tengok suami kita duduk tidur tu, macam ayam golek. Ayam, nampak tu? Dia panggil anak-anak dia pula datang merangkak pergi ke ayah dia. Larilah ayah dia. Ayam tu. Itu darurat lah tu. Janganlah makan aku ni ayah orang. Ayah ke kami lapar ya. Tiba-tiba lori lalu jatuh babi seekor. Yang tu betul ayam, jom kita makan. Itu makna darurat. Bukan duk atas TV, tengok atas duk atas kursi tengok TV nak beranak. Babi. Bukan. Maknanya dah teruk nak mampus dah. Lapar. Itu baru kata darurat pergi ambil babi tadi. Dah tak ada makanan lain dah. Dah teruk sangat dah ni. Serupalah kaedah kita ni pun. Ini ustaz, memanglah dia ada babi dalam dia, tapi kita darurat faham jalan boleh. Jalan boleh, main bola boleh, tak lapar, tak sakit, tak demam apa semua ni. Tiba-tiba kamu kata ni babi boleh ambil. Macam mana ni? Syarat-syarat tu hilang kah? Syarat-syarat darurat tu hilang lah kah? Nabi sebut pada kita ni di akhir zaman jadi macam tu. Orang tak boleh nak terang dah macam mana yang dikatakan darurat. Kerana adanya kepentingan-kepentingan tadi ni. Maka sekalian yang tersebut itu telah diberi ingat oleh Nabi kita. Segala sahabatnya suruh bersegera buat amal ni. Akhirat daripada sembahyang, zikir, doa dan lain-lainnya, sebelum termasuk di dalam segala fitnah itu, kerana pada masanya itu belum ada sesuatu yang menyibukkan. Maka sebelum sampai saat yang macam itu, buat amalan cepat-cepat. Bila dah mari benda-benda fitnah ni, kamu siang malam pagi petang duk fikir masalah tu, kamu dah tak ada masa fikir untuk ibadat. 2-3 tahun ni kita duk fikir masalah tu. Buka radio yang tu, buka TV yang tu, buka surat khabar yang tu. Itu je nyimbang 24 jam. Orang tak tanya dah semayang ke belum, haji ke belum, puasa ke belum, zakat ke belum. Dah lah, dia tanya dah cocok ke belum. Itulah siang malam pagi petang tanya. Daripada kecil sampai ke tua sampai ke kecil, patah balik. Budak baru beranak pun tanya dah. Hak dalam perut pun tanya, dah cocok ke yang dalam perut? Astaghfirullahalazim. Inilah yang Nabi sebut. Orang dah lupa matlamat asal, seolah-olah matlamat dia dilahirkan di dunia ialah untuk cakap pasal penyakit. Adakah Allah jadikan kita di dunia ni untuk menghadap benda ni je? Menghadap benda ni saja kah? Nak keluar rumah kena pakai hak nu, lagi kena pakai hak ni, lagi kena buat yang nu, lagi kena ambil yang ni, lagi kena cocok yang nu, lagi kena scan yang ni. Adakah Islam menjadikan manusia ni hidup macam ni?
Semua ni nak cakap kena ada benda tu, nak mengajar kafar kena ada, nak jadi tok imam, nak masuk masjid kena ada, sampai pada satu tahap nak menikah pun kena ada. Tak mustahil nanti nak masuk liang lahat pun orang tanya. Nak mati nanti pun tukang jaga kubur akan tanya, dia dah mayat dah hari dah belum? Tak pasti dah, tak pasti. Cuba tengok dia punya ni, dah ni belum? Kalau ni boleh masuk lah, kalau ni tak boleh masuk lah, takut yang kita akan sampai tahap tu. Sekarang dah ada dah, nak masuk kubur pun kena sebenarnya tu. Bayangkan besok kalau mayat nak masuk dalam kubur, tak terbeliak batang mayat tu, aku cekik empuk kang. Benda ni akan jadi macam tu sebab kita mengikut pahaman orang tak beragama dalam menyelesaikan masalah ni. Dia tak mengikut jalan agama, kita ambil jalan komunis, yang negara yang sangat tegah dalam bab ni komunis. Tak lama lagi mungkin kita akan tiru pahaman cara komunis menghadapi masalah. Dia punya style senang, sakit je tembak mampu, sakit je tembak mampu. Sebab tu di Korea Utara tu tak ada siapa sakit, siapa sakit je tembak, boom, selesai masalah. Ini cara pendekatan komunis yang buat kita ni ada cara kita Islam, tapi sayang orang tak nampak cara Islam tu. Orang nampak Islam ni hanya untuk sembahyang jemaah, buka puasa dengan sahur ya. Baik, kemudian maka sekalian itu telah diberi ingat. Sungguh pun pada hadis itu Zuhair memberi ingat akan sahabat-sahabatnya, tetapi secara tak langsung memberi peringatan kepada sekalian umatnya. Dalam kitab Syarah Muslim dinyatakan begini, bermula hadis dalam masalah 148 itu menggalakkan supaya bersegera berbuat amal yang soleh sebelum datang uzurnya. Sebab bila dah mari sibuk, bila dah mari penyakit tak dana. Okey, sebab tu ada orang dah datang uzur, dia pula tak larat nak berdiri lama. Ada orang yang bila datang uzur, dia tak mau dah duduk di rumah, dia nak cari tempat yang dia boleh buat ibadat. Sebab dia tak nak fikir dah masalah anak-anak, masalah cucu-cucu, tak mau. Aku nak fikir masalah aku. Aku dah 70 tahun, daripada aku muda sampailah aku tua, duk bela anak hampa. Hampa pula tiap-tiap tahun beranak. Aku dulu bela 7 orang, tak apalah, 7 orang je anak aku. Tapi hampa ni 7 orang anak, 7 beranak pula 14 sekali pun. Dulu aku bela 7, sekarang aku bela 14 cucu hampa. Sebab tu zaman sekarang ni bukan tok-tok opah-opah ni tak nak bela cucu, tapi tak mau letih lah bela. Dia nak cari satu pondok, dia nak duduk dalam pondok tu kecil pun tak apa. Janji aku nak cover balik semayang aku, aku nak cover balik puasa aku, zikir aku, semayang malam aku tak sempat buat. Yang ni yang kita duduk baca ni sebelum datang uzur. Bila aku dah tak larat nanti, aku tak boleh nak buat dah. Yang kedua, kemasyghulan, maknanya sibuk. Hari ni manusia sibuk, kemasyghulan. Sibuk, buka puasa sibuk tak? Sibuk. Dulu nak buka puasa tu dulu sibuk, ketiga sibuk dah, pecah dapur lah. Sekarang senang pasal Ramadan. Pasal Ramadan pun sibuk. Dia beratur beli nasi pukul 3 petang, gerai buka pukul 5, 2 jam dia beratur hanya kerana nasi Arab. Dalam hujan, siap dengan baju hujan ni. Agak-agak sembahyang tarawih sanggup tak kalau macam tu? Dalam hujan beratur panjang, mana yuk sembahyang tarawih, rasa dak. Tapi kalau nasi mentera kedara, beratur panjang daripada dalam stadium sampai keluar stadium, bergaduh-gaduh.
Pasal apa saya tak dapat, saya dah waktu 3 jam, buat macam nasi habis. Dah tak boleh simpan untuk saya. Nak buat macam nasi habis, bergaduh setiap hari. Itulah nama dia, masyghul tentang dunia. Untuk dunia kita sanggup bersusah-susah. Untuk akhirat surau tak ada aircon, sorry lah. Masjid tak ada aircon, sorry, minta maaf lah. Okey, tak mau lah. Surau tu ada tangga 8 anak tangga, minta maaf lah. Opah tak lalu naik tangga. Surau tu pula tandas dia jauh, sorry lah. Baik sembahyang di rumah tadi. Nampak? Kenapa tak bayar zakat? Ambil yang lah RM21, sorry lah. Yang 7 ada, kenapa ambil 21? Ambil lah 21 sedekah. Saya makan biasa, kadang tak makan nasi pun, saya macam mana? Kalau ikutkan tak wajib zakat pun tu dia. Astaghfirullahalazim. Ini saya ambil RM7 ni kira okey lah. Oh, tapi kalau nasi biryani RM50, puas hati lah kan, portion banyak kan, puas hati lah. RM50 tu memang puas hati lah, sedap lah. Oh, untuk menterkedarah tekak engkau RM50 beli 10, tak berkira. Buffet 188, satu kepala, tak berkira. Mai nak bayar zakat RM7 sekali setahun, RM21 am kira. Oh, teruknya perangai kita. Buffet Ramadan RM188 kepala, bawa 5 beranak. Duk ada dekat 1000 tang situ ya. Puas hati bang, puas hatilah. Lauk banyak, ABC pun anak-anak suka ABC kan. Lauk banyak, kemudian sedap lah, bagus lah. Harga tak ada apalah, janji sedap kan. Oh boy, RM188 buka puasa kat hotel. Mari bayar zakat. Kita ada 3 harga, 7, 14, 21. Jadi encik nak bayar yang mana ya? Ambil 7 lah. Kenapa tak ambil yang 21 encik? Sedekah sikit. Saya tak makan nasi pun. Kita orang makan roti kan, kalau ikut kan tak bayar zakat. Eloklah. Inilah perangai manusia entah ni. Ya. Nak jadi apa tak tahulah. Dan katanya lagi, bertimbun-timbun sebagai timbun kelam malam yang gelap tidak berbulan. Dan sesungguhnya telah disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan segala bala daripada segala fitnah itu, sehinggalah petang jadi Islam, pagi jadi Muslim, Muslim pagi petang kafir pula. Masalah, bersedialah dengan amal dengan segeranya. Sebenarnya syarak kita menyuruh kita orang Islam hendaklah bersungguh-sungguh sediakan amal bekal akhirat sebelum datang apa gendalanya daripada apa kemasyghulan dan bala. Alhamdulillah kita ni datang barakah ni. Hidup kita di sini buat amalan. Tak fikir apa. Ada rezeki orang bagi buka puasa, makan. Tak ada orang bagi buka puasa, masak sendiri. Sepuas hati. Nasi setengah pot, setengah tin susu, beras masak. Ikan sekor. Sudah. Kicap, bubuh, cabai. Poprak makan. Dah. Sat lagi minum oats. Ustaz Kazim pergi oat Kazim. Dah. Pergi semayang tarawih. Rasa-rasa penat semayang, nyanda kat tiang. Lelak mata kejam. Sat lagi sambung balik. Nak tidur kan makan biskut 2-3 keping, tidur. Besok kiam. Ada rezeki sahur. Kalau tak sedar terlepas. Masuk kelas. Dulu masuk kelas seronok. Waktu bulan puasa, bukan bulan puasa, seronok. Sambil dengar, sambil makan keripap. Dulu-dulu ya, di sebalik face mask.
Tak apa, yang penting aku nak buat amalan. Ya. Kawan-kawan aku ramai dah pergi dah. Seorang-seorang dah pergi. Lepas ni aku pula nak pergi. Dalilnya an Ummi Salamah anan Nabi sallallahu alaihi wasallam istaiqaza lailatan faqala subhanallah madza unzila lailah minal fitnah. Daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun daripada tidur pada satu malam dalam keadaan terkejut kerana dilihatnya perkara yang dahsyat dalam tidurnya. Apabila jaga, Nabi kata subhanallah, maha suci Allah daripada segala kekurangan. Amboi, apa ni yang diturunkan malam ni daripada balak, semacam hujan ke atas bumbung rumah segala sahabatku, yang mana balak itu akan berlaku selepas daripada wafatku. Nabi kata balak yang akan turun ialah seperti mana hujan yang turun ke atas bumbung rumah sahabatku. Tuan-tuan boleh faham maksud hadis ni? Unzila lailatan minal fitnah. Macam turunnya hujan atas bumbung. Semua rumah kena tak? Kena. Rumah kecil, rumah besar kena hujan. Semua kena. Satu. Yang kedua, dia turun dari langit. Fitnah ni. Yang ketiga, dia turun melalui bumbung rumah. Balikkan kaji balik, apa benda balak daripada bumbung rumah, mari daripada langit, keluar melalui bumbung-bumbung rumah, jatuh, masuk menimpa dalam orang dalam rumah. Balik kaji, di bumbung rumah Kak Som ada apa? Di bumbung rumah Kak Som ada apa? Tak tahu. Ada cawan, ada piring, ada piring kot. Di bumbung rumah kita ada apa? Ada siling. Dulu pun ada siling. Di bumbung. Siling tu dalam rumah. Jarang siling di bumbung. Di bumbung tu ada apa? Pergi tengok ada apa? Ada apa? Ada atap lagi. Tadi saya sebut dah, ada piring. Slow. Ada ni lah pusa ke apa ni, kat 10 kali dah. Cawan, piring semua saya sebut. Dia turun daripada langit, mai dalam rumah kita. Dia ada wifi di rumah kita. Dia ada piring di rumah kita. Daripada situ dia boleh dapat macam-macam benda terbit daripada bumbung rumah kita. Maka anak-anak kita hari ni boleh tengok cara sembahyang orang kafir dalam rumah. Dia buka aja, dia tengok orang ibadat cara orang kafir, cara hidup orang kafir. Dalam bilik tidur dia dengan tangan dia sendiri boleh tengok. Ni musibah bagi kita. Cara hidup orang kafir boleh tiru. Kerosakan fitnah dia main kat situ. Dan berapa banyak benda-benda buruk datang dari situ. Dia boleh buat filem memburukkan Islam, buat drama yang memburukkan Islam, mengajak anak muda jadi lupa agama. Ni dia Nabi sebut, ma unzila al-lailata minal fitnah. Apa musibah fitnah ni akan datang serata-rata macam hujan yang turun di atas bumbung rumah sahabat-sahabat aku. Sekarang tuan-tuan nak elak je mana? Tak nak pakai benda tu, anak-anak sekolah. Nak tengok televisi kena ada binatang tu. Nak tengok YouTube pun semua, Facebook ceramah Ustaz Kazim ada macam tu. Tak dapat nak elak. Sebab tu dia kata tadi seperti malam yang gelap. Tak dapat nak elak dah. Maka wajiblah atas kita ni berhati-hati nak menggunakan benda-benda tu. Kena kontrol.
kita kena kontrol keluarga kita. Yang kedua, kerajaan kena kontrol. Buruk-buruk negara Cina tu pun dia haramkan laman lucah. Siapa yang tengok laman lucah, jalan. Macam Korea, tembak mampu ya. Tu Korea Utara. Siapa ada tengok, tembak. Di Cina macam tu juga. Dia pun tak bagi tengok. Jadi kalau kita nak rakyat kita jadi elok, kerajaan yang kena kontrol benda ni. Kita tak mampu nak kontrol. Mereka yang ada kuasa menyekat benda-benda tu. Kalau dibiarkan, kerosakan akan datang pada semua orang dalam negara. Baca hadis ni. Dan bagaimana nak merosakkan rakyat, masyarakat? Cara dia ialah melalui bumbung rumah masing-masing, dengan filem, dengan drama, dan boleh buat macam-macam sehingga menjadi macam real, padahal benda tu dalam studio saja. Baik, cukup sekadar itu. Kita sambung lagi insya-Allah. Ya. Allahu Akbar.